Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noor hari ini menyampaikan 158 lembu korban sempena Aidiladha yang akan disambut pada Ahad ini kepada 51 wakil masjid dan surau di sekitar Tuaran. Beliau turut menyampaikan lembu korban kepada wakil pasukan keselamatan di negeri ini, iaitu Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kebayan, Kem Lokawi Akademi Bomba dan Penyelamat Tuaran, Tentera Laut Diraja Malaysia Sepanggar, Ibu Pejabat Jabatan Sukarelawan Malaysia Sabah dan Balai Polis Tuaran. Majlis penyerahan lembu korban sempena Hari Raya Aidiladha itu diadakan di perkarangan Masjid Haji Noor di Kampung Serusup Tuaran hari ini. Bercakap kepada media, Haji Ji berkata lebih 150 lembu korban itu akan diserahkan kepada beberapa pasukan keselamatan dan kampung di daerah Tuaran, selain kepada pasukan serta agensi keselamatan di negeri ini seperti DIPK dan TLDM sempena sambutan Aidiladha pada tahun ini. Beliau turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam di negeri ini, khususnya di Tuaran dan Dun Sulaman. Sementara itu, lebih 900 penduduk kampung Togop Darat dan kampung Togop Laut Ranau kini dapat menyeberangi Sungai Kopuakan dengan selamat termasuk pada musim hujan selepas jambatan konkrit jenis kekal yang merentasi sungai siap pada Mei lalu. Jambatan sepanjang 90 meter yang menghubungkan kedua kampung itu sudah boleh digunakan sejak siap sepenuhnya pada 16 Mei lalu, iaitu sebulan lebih awal daripada jadual penyiapan yang ditetapkan pada 20 Jun. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kundasang, Datuk Dr. Joachim Kunsalam yang merasmikan kemudahan itu hari ini, berkata jambatan baru itu juga dilengkapi dengan papan tanda keselamatan dan kerja-kerja teknikal lain untuk perlindungan cerun dan tebing sungai seperti rumput, batuan dan lain-lain yang berkaitan aspek keselamatan. Dr. Joachim dan juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri berkata dengan adanya jambatan baru itu, penduduk di kawasan berkenaan lebih selesa dan selamat meneruskan aktiviti harian masing-masing. Pada masa sama, katanya penduduk kampung dan sekitarnya kini boleh ke sekolah kebangsaan Togop Darat, masjid, gereja serta mini dewan yang berada di kawasan seberang dengan lebih mudah. Beliau juga berterima kasih kepada Jabatan Kerja Raya Daerah Ranau di bawah pimpinan Glenn Frederick Lojuman dan kontraktor atas kejayaan pelaksanaan projek jambatan terbabit. Penduduk kampung sebelum ini menggunakan jambatan timbul tenggelam low level crossing yang dibina pada 2011 tetapi sukar dilalui kenderaan kecil apabila musim hujan berpanjangan dan banjir melanda. Sebagai alternatif lain, mereka terpaksa menggunakan jambatan gantung untuk menyeberangi sungai berkenaan. Berita seterusnya, Sri Kandi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Sabah perlu terus memperkasakan program mendekati rakyat selain melakukan proses tambah nilai dalam persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang dijangka berlaku pada bila-bila masa. Ketuanya Datuk Seri Azizah Muhammad Dun berkata setiap pimpinan Bersatu peringkat bahagian dan cawangan perlu segera menggerakkan jentera masing-masing bagi melaksanakan program yang disusun atur. Katanya pada masa yang sama, setiap ahli perlu memiliki semangat solidariti dan jati diri yang kental dalam menghadapi apa juga cabaran yang ada. Dia berkata semua pihak harus sedar dan faham bahawa pilihan raya bermakna bersatu, perlu berhadapan dengan kawan dan lawan yang masing-masing mempunyai strategi dan kekuatan tersendiri. Menyentuh mengenai pertemuan itu, beliau yang juga ahli Parlimen Beaufort berkata banyak perkara dan isu yang dibincang dan diperhalusi demi memperkukuhkan jentera parti untuk mengharungi cabaran PRU15 di peringkat akar umbi. Beliau turut mengingatkan semua ahli agar melengkapkan diri dengan pengetahuan dan isu semasa, khususnya melibatkan masyarakat setempat bagi membolehkan parti mendekatkan diri dengan sasaran pengundi. Katanya kemahiran memanfaatkan media sosial juga perlu dimiliki oleh semua ahli dalam menyebar luas perjuangan parti kepada rakyat. Manakala pasukan polis marin berjaya merampas 2,400 liter minyak petrol yang dipercayai cuba diseludup keluar dalam operasi Op Landai di kawasan laut mapan-mapan Pitas Kudat Selasa lalu. Dalam kejadian jam 11.30 malam itu, semua minyak petrol yang disimpan
di dalam 12 tong biru berkenaan dipercayai cuba diseludup keluar. Difahamkan dua individu lelaki berusia 24 dan 53 tahun yang dikesan membawa bekalan minyak berkenaan turut berjaya ditahan. Menurut sumber, ketika cuba ditahan, kedua-dua suspek yang menaiki bot pam berkenaan cuba melarikan diri ke kawasan Cetek. Bagaimanapun, katanya pasukan operasi berjaya memintas sebelum melakukan pemeriksaan lanjut dan menemui bekalan minyak petrol berkenaan. Katanya kedua-dua individu terbabit gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna berkaitan pemilikan barang berkenaan. Mereka terus ditahan selepas dipercayai melakukan kesalahan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961, iaitu memiliki barang kawalan dalam keadaan yang menimbulkan syak munasabah. Menurutnya, kedua-dua suspek dan rampasan membabitkan bot pam dan enjin serta 12 tong drum berisi minyak petrol terus dibawa ke pangkalan BPM Kudat. Katanya rampasan minyak petrol berkenaan kemudian diserahkan kepada KPDN-HCP untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, kebakaran membabitkan sebuah garaj di Tambunan Golf and Country Club Tambunan hari ini memusnahkan 6 motosikal 3 roda. Dalam kejadian jam 1 tengah hari itu, semua motosikal berkenaan musnah sepenuhnya selepas api dilaporkan merebak terlalu pantas. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.15 petang. Katanya seramai 7 pegawai dan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Sejak tiba di lokasi kejadian, kebakaran membabitkan garaj berkeluasan 55 meter persegi yang menempatkan motosikal 3 roda. Kebakaran berjaya dipadam oleh pekerja sebelum jentera tiba di lokasi. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.